Bismillah, Bismillah. Ya Rabb. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratakal mustaqim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini di bulan Rabiul Anwar, bulan yang seluruh alam bergembira dengan kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan mudah-mudahan bertambah lagi kecintaan kita kepada baginda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah malam ini kita sambung pengajian kitab At-Taqdirat As-Saniyah fi Hal Alfaz Manzumah Al-Baiquniyah, iaitu kitab yang disusun syarah kepada Manzumah Baiquniyah yang disusun oleh Fadilatul Ustaz Hasan Muhammad Al-Mashab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. Yang mana pada kelas yang lepas telah pun kita bicarakan huraian Syekh Hasan Mashab pada bait syair yang pertama, atau bait nazam yang pertama dalam Manzumah Baiquniyah, yang mana kalau boleh kita hafal Manzumah Baiquniyah ini yang tak banyak, lebih kurang 34 bait, untuk sebagai asas untuk mendalami ilmu mustalah hadis. Dan bila kita nak menghafaz, maka mestilah diulang-ulang akan nazam ini, mesti diulang-ulang untuk kita ingat. Kalau sana ada kaedah para ulama sebut, idza takarrara taqarrara. Bila mana sesuatu itu diulang-ulang, maka ia akan kukuh. Taqarrar, dia akan jadi kukuh dalam ingatan kita. Bahkan para ulama, antaranya guru kepada Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ali bin Al-Madini, menyebut, katabtu li hadithin wahidin 50 marrah. Aku menulis satu hadis untuk dia ingat, untuk beliau ingat. Ini guru kepada Imam Al-Bukhari. Beliau menulis satu hadis untuk beliau ingat, beliau hafaz sebanyak 50 kali, diulang-ulang hafazannya. Jadi kita nak mengingat akan suatu ilmu, mengingati Al-Quran Al-Karim, nak mengingati hadis-hadis Nabi, nak mengingati suatu ilmu, maka mestilah diulang-ulang. Maka sebagai permulaan, mari kita ulang nazam yang pertama ini bersama-sama. Mudah-mudahan ia sebagai asbab kita untuk terus ingat. Bila diulang, maka dia akan ingat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Yani qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala, abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila. Itu pulanglah, kalau nak melagukan ke, tak nak melagukan ke, terpulanglah. Yang penting kita boleh mengingati akan kalimah-kalimah dalam bait yang pertama. Baik. Telah kita jelaskan nazam ataupun bait yang pertama ini dalam kelas yang lepas. Maka sambungan pada hari ini ialah bait yang kedua pada nazam Manzumah Baiquniyah ini. Baik, qala an-nazimu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhina fid darain amin. وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده. وذي من أقسام الحديث عدة
wa kullu wahidin ata wa hadda. Maka dibacanya wadhi minaq samil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Maka jangan dibaca min aqsamil, ya, betul dari segi nahwunya sepatutnya min aqsamil hadith, tapi dalam nazam ini maka ia dibaca minaq samil hadith. Maka nun itu yang asalnya sukun min, maka dibariskan fathah minaq. Maka alif pada aqsam itu tidak dibaca dengan baris fathah, sebenarnya disukunkan, maka dibaca minaq samil hadithi iddah, bagi menyesuaikan dengan wazan Bahar Rajas dalam nazam manzumah Baiquniyah ini. Wadhi minaq samil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Saya lebih suka dengan berlagu sikit agar mudah diingat. Wadhi minaq samil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa hadda. Baik. Jadi maksud pada nazam tadi, maka disebutkan oleh syarih. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa 'ulumina fi darain amin. Wa ba'da ibtida'i bil basmalati wal hamdalati was salati fa aqulu dhi ayil masailu allati dhikruha hala kauniha min aqsamil hadithi iddah qadruha 32 wa huwa ilmun biqawa'ida yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihhatin wa hasanin wa dha'fin. Baik. Jadi kalau Nazim sebut tadi wadhi min aqsamil hadith iddah, dan adapun ini yang akan disebutkan permasalahan-permasalahan dalam bahagian-bahagian dalam ilmu hadis, terdapat beberapa bilangannya, dan setiap satu daripadanya didatangkan had-had, yakni ta'rif-ta'rif bagi setiap satu jenis, setiap jenis bagi bahagian-bahagian ataupun nauk-nauk hadis yang akan disebutkan nanti. Baik. Jadi di sini kata syarih pada kitab Taqrirat Saniyah ini, wa ba'da ibtida'i bil basmalati wal hamdalah was salah fa aqulu, maka waw di sini kata para ulama sebagai waw istinafiyah, waw permulaan. Setelah dimukaddimahkan dengan puji-pujian dan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aqulu, maka saya menyatakan ataupun saya berkata ataupun saya nak menerangkan. Baik. Dan kalimah dhi dalam nazam manzumah Baiquniyah ini, wadhi ini kata para ulama menunjukkan kepada isyarah, satu isyarat kepada mawjud fi dhihni in kanat qabla at-ta'lif, iaitu sesuatu yang telah pun wujud pada zihni, pada fikiran, pada akal sebelum kitab ini ataupun nazam ini siap ditulis. Maka keseluruhannya telah pun mawjud, telah pun ada pada pemikiran, fikiran ataupun dalam dada pengarang kitab ini, itu Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Yang telah saya nyatakan sebelum ini, maka kitab-kitab yang nak disusun ataupun dikarang oleh para ulama, maka kebanyakan kesemua ilmu itu telah pun ada mereka, yang mereka hanya perlu keluarkan untuk menjadikan ia sebagai suatu panduan dan juga bimbingan kepada kita umat akhir zaman. Itu kata para ulama, al-ilmu fi sudurir rijal, ilmu itu ada dalam dada-dada para ulama. Baik. Adapun kita hari nak menulis kitab, kadang-kadang kita terpaksa membuka rujukan itu, rujukan ini, rujukan kemudian, barulah kita boleh menghasilkan kitab suatu buku. Tapi para ulama, ilmu itu telah pun berada dalam dada para ulama setelah mana mereka mempelajari dengan para guru-guru dan masyayikh mereka. Baik. Maka bila sebut tentang sesuatu yang wujud, isyarah ini kita menunjukkan pada benda yang wujud. Maka para ulama membincangkan tentang kewujudan itu sebenarnya ada pada 4 keadaan.
Yang pertama disebut sebagai wujud fil bunan, iaitu wujud pada jari jemari dengan menulis. Maka wadhi, maka dan ini, maka yang nak ditunjukkan itu, maka dia adalah wujud pada jari jemari dengan berlakunya penulisan. Dan juga yang kedua kata para ulama, wujud itu juga berlaku pada lisan dengan lafaz-lafaz. Itu juga wujud. Bila mana adanya pada lisan dengan lafaz-lafaz, maka dia adalah satu benda yang wujud. Yang ketiga ialah wujud pada fikiran, pada pemikiran dalam dada-dada para ulama. Maka dengan cara takhayyul, dengan cara benda tu dah pun digambarkan dalam dada para ulama akan benda yang hendak dikeluarkan, atau benda yang hendak ditulis tersebut. Dan juga wujud itu juga adalah wujud yang keempat, itu wujud dari segi ayan. Benda tu ain, ada ain kewujudan itu. Maka itu juga adalah suatu benda yang wujud. Baik. Jadi bila disebutkan tentang wadhi di sini, iaitu tentang permasalahan-permasalahan yang akan disebutkan, yang mana permasalahan itu adalah berkaitan dengan aqsamil hadis. Aqsam itu bahagian-bahagian. Aqsam jamak kepada qismun. Jamak kepada qismun, iaitu sesuatu yang mundarijan tahta syai' wa akhassu minhu, sesuatu yang berada di bawah sesuatu, maka dan dia lebih khusus daripada sesuatu itu. Sebagai contoh, insan, maka insan itu dia lebih khusus daripada haiwan. Bila kita bincang soal ta'arif ataupun dalam ilmu mantiq, perbahasan tentang kulliyatil khams, maka dibincangkan tentang perkara ini. Maka di sana ada jins, ada nau', ada fas, ada khas, ada ardul am, iaitu kulliyatil khams. Maka di sini disebut haiwan itu, maka dia ada sebenarnya lebih khusus daripada haiwan, iaitu insan. Kerana haiwan itu antaranya ialah insan. Insan adalah haiwanun natiq. Manusia, insan itu ialah haiwan yang boleh bertutur, yang boleh bercakap, yang boleh berfikir. Adapun ada satu lagi nau' di bawah haiwan adalah selain daripada insan itu adanya lembu, kuda dan sebagainya. Itu juga adalah nau' bagi haiwan. Baik, jadi bila bincang tentang aqsam di sini, wadhi min aqsamil hadis, disebut aqsamil hadis, bahagian daripada hadis, bahagian daripada hadis ini. Maka di sini kata para ulama ialah bahagian ilmu hadis, min aqsami ilmin hadis. Yang mana ilmu hadis, maka kita telah bincangkan pada mukaddimah pengajian kita tentang terbahagi kepada dua ilmu hadis, riwayah dan juga ilmu hadis dirayah. Ilmu berkaitan dengan pengriwayatan hadis dari segi dia dinakalkan daripada Nabi, disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan, perbuatan, tingkah laku, dan juga iqrar Nabi, dan juga sifat khilqiyah, sifat kejadian, dan juga sifat khuluqiyah, sifat akhlak Nabi, dan juga apa-apa yang disandarkan kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dari segi percakapan dan juga perbuatan mereka. Maka kesemua pengriwayatan untuk menakalkan kesemua itu, maka disebut sebagai ilmu hadis riwayah. Dan ilmu hadis dirayah, ilmu berkaitan dengan kefahaman ataupun ilmu untuk nak mengetahui tentang kaedah-kaedah, untuk mengetahui perihal sanad dan juga matan yang akan disebutkan oleh Imam atau Syekh Hasan Mashhad rahimahullahu ta'ala. Baik, maka disebutkan aqsamil hadisi iddah. Maka iddah itu berbilang-bilang ataupun ada pelbagai, ada banyak. Al-iddah al-jama'atu minasyai', sesuatu kumpulan daripada sesuatu, berbilang-bilang, banyak. Yang mana bahagian ataupun jenis hadis yang disebutkan oleh nazim Syekh Umar bin Taha Al-Baiquni rahimahullah, maka disebutkan qadruha 32, iaitu ada bilangannya sebanyak 32 jenis-jenis hadis. Dan berkata Syekh Abdullah Sirajuddin rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya, dalam mensyarahkan Manzumah Baiquniyah ini, menyatakan
bahwasanya jenis-jenis hadis itu menurut pandangan para ulama mustalah hadis itu terdapat banyak jenis-jenisnya, banyak bilangan-bilangannya berdasarkan iktibar yang berbeza-beza. Kerana bilangan itu boleh jadi banyak bila mana dia dikembalikan, dirujuk kepada matan, kepada perihal matan, maka dia akan mempunyai banyak jenis-jenis hadisnya. Dan demikian juga dirujuk kepada sanad, dan demikian juga dirujuk kepada sanad dan juga matan. Kita dah bincang sebelum ini takrif sanad. Sanad itu ialah hikayatun an tariqil matni, suatu penghikayatan, suatu pengkhabaran untuk sampai kepada matan. Jalan untuk sampai kepada matan itu dipanggil sebagai sanad. Dan matan itu ialah ma yantahi ilahi ghayatus sanad, sesuatu yang berakhir padanya sanad, maka bermulalah matan, ataupun nas hadis itu dipanggil sebagai matan. Baik. Jadi ada para ulama yang membahagikan jenis-jenis hadis ini terlampau banyak, lebih daripada 33, yang disebut 32, lebih daripada 32. Bahkan dinakalkan daripada Syekh Al-Imam Ibn Mulaqin ta'ala, sampai bilangan hadis itu, jenis hadis itu sampai ke bilangannya 200, kan, banyaknya begitu. Namun ada yang meringkaskan jenis-jenis hadis itu kepada beberapa belasan sahaja. Ada yang sampai 16, ada yang bahagikan kepada 33 yang diringkaskan oleh nazim Syekh Taha ataupun Umar Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala. Dan ada yang sederhana dalam membahagikan bilangan-bilangan ataupun jenis-jenis hadis tersebut, iaitu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Salah rahimahullahu ta'ala, dan juga diikuti oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Taqrib karangan Imam Nawawi. Maka dinyatakan sebanyak 65 nauk hadis, ada 65 jenis hadis ataupun nauk jenis hadis. Dan juga berkata Al-Alama Al-Hazimi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa walaysa dhalika bi akhiril mumkin fa innahu qabilun litanwi'i ila ma la yuhsa. Maka dia kata Al-Alama Al-Hazimi, dan setelah Imam Ibn Salah menyatakan nauk yang ke-65, maka kata Al-Hazimi, bukan inilah yang terakhir, jenis yang terakhir dalam pembahagian jenis-jenis hadis, kerana ia boleh menerima pelbagai lagi jenis-jenis hadis yang tidak terhitung banyaknya. Itu yang kata Ibnu Mulaqin rahimahullah ta'ala menyebut sampai boleh dibahagikan sehingga 200 jenis-jenis hadis, kerana perihal-perihal perawi dan sifat-sifat mereka yang pelbagai, dan juga disebabkan perihal matan-matan hadis dan sifat-sifat matan itu yang pelbagai. Ada matan yang mungkin berlakunya perubahan, kemasukan pada matan hadis itu dipanggil mungkin mudraj pada matan, ada mudraj pada sanad. Dan juga maka boleh dibuat satu jenis hadis yang lain. Itu dikatakan bahawa bilangan hadis ini sangat-sangat banyak. Baik, adapun yang disebut oleh nazim Syekh Taha bin Umar Al-Baiquni rahimahullah itu, maka disebutkan ada 32 jenis dalam 34 bait syair yang beliau susun. Barangkali ini sebagai asas untuk kita ketahui, dan lepas ni bila kita dah dapat asas, kita pertingkatkan ilmu dalam ulum ataupun usul ataupun mustalah hadis ini. Baik. Dan berkata Syekh Abdullah Sirajuddin juga, contoh untuk melihat bagaimana para ulama membahagikan jenis-jenis hadis ini mengikut wujuh ataupun iktibar tertentu, berdasarkan iktibar atau berdasarkan bentuk-bentuk ataupun nisbah-nisbah tertentu. Maka beliau membahagikan kepada 4, dan kan boleh lebih daripada itu bahagian-bahagian tersebut. Yang saya sebutkan di sini sebagai permulaan untuk kita dapat gambaran bagaimana jenis hadis ini masuk dalam pembahagian tertentu dalam ilmu mustalah yang dibuat oleh para ulama hadis. Baik. Pertamanya ialah ada jenis-jenis hadis yang dikategorikan
berdasarkan sudut min jihatil qabul war rad. Bila suatu hadis itu dilihat dari perspektif adakah hadis itu diterima atau ditolak, maka di sana adanya beberapa jenis-jenis hadis. Antaranya disebut sebagai hadis yang makbul. Maka hadis makbul ini ada dua jenis. Ada itu hadis sahih dan juga hadis hasan. Nanti kita akan sebutkan lebih detail perincian tentang perbahasan sahih dan juga hasan ini dalam bab perbahasan tentang hadis sahih nanti, nau' sahih nanti. Maka ini hadis makbul, sahih dan juga hasan. Sahih adalah martabat yang paling tinggi bagi hadis yang diterima oleh para ulama hadis. Hasan, hadis yang kedua martabat selepas sahih yang juga diterima akan pengriwayatan dan juga hadisnya. Dan juga setiap sahih dan juga hasan ini, maka para ulama memecahkan pula kepada sahih li zatih dan sahih li ghairih. Dan di sana ada hasan li zatih dan hasan li ghairih. Nanti kita akan terangkan tentang apa ni takrif sahih li zatih, sahih li ghairih, dan apa beza pula dengan hasan li zatih dengan hasan li ghairih. Dan ada jenis hadis yang mardud berdasarkan pembahagian yang pertama dari sudut perspektif ataupun dari sudut adakah hadis itu diterima atau ditolak, maka dia ada hadis makbul dan juga hadis mardud. Maka hadis mardud ini adalah hadis dhaif, dan bilangan hadis dhaif ini sangat banyak bilangan-bilangannya. Ada laqab-laqab yang khusus, ada nama-nama khusus, dan juga mungkin ada yang tak ada laqab ataupun nama-nama yang khusus. Nanti kita akan jumpa. Bahkan Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa hadis dhaif ini boleh dibahagikan sampai 49 jenis-jenis hadis dhaif. Dan kenapa dhaif itu berlaku? Karena kata para ulama disebabkan sebab dhaif itu boleh berlaku disebabkan tidak bersambung sanadnya, ittisalus sanad, adam ittisalis sanad, iaitu tidak bersambungnya sanad, maka ia akan menjadikan hadis itu darjatnya jatuh kepada darjat yang dhaif. Iaitu ni kata para ulama, dhaif itu disebabkan nisbah akan kepada perawi. Nisbah dalam sanadnya mungkin berlaku lemah. Sebab tu di sana ada kaedah yang para ulama sebut la talazum baina sihhati sanad sihhatil matni. Tidak ada talazum, tidak ada suatu yang mesti kalau sanad itu sahih, matan pun sahih. Dan demikian juga tak mestinya suatu matan itu sahih, sanad pun sahih. Mana boleh jadi sanad itu sahih tetapi matan itu mungkin boleh jadi matan yang dhaif. Boleh jadi matan itu sahih tetapi sanadnya dhaif. Sebab itu kita kena hati-hati dengan hadis dhaif ini. Bukan boleh kita tolak mentah-mentah ke semua hadis dhaif. Sebab hadis dhaif dia ada tingkatan, ada darjatnya juga. Ada tingkatan dhaif yang boleh boleh diangkat darjatnya daripada dhaif kepada hasan li ghairih. Ada hadis dhaif yang memang betul-betul syadidud dhafi, hadis yang terlampau dhaif, ya, itu hadis yang matruk ataupun hadis yang mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh matruk, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang ditohmah sebagai pendusta, maka hadis matruk. Dan ada hadis yang maudhu' yang perawinya memang pendusta, maka ini memang mardud, ditolak oleh para ulama hadis. Tetapi ada hadis dhaif yang dia dhaif disebabkan mungkin perawi itu perawi yang lemah ingatannya, si al-hifzi, lemah ingatannya. Tetapi mungkin ada sanad lain yang perawi yang thiqah yang boleh yang meriwayatkan matan yang sama, maka hadis yang dhaif tadi boleh diangkat darjatnya kepada daripada dhaif kepada hasan li ghairih. Sebab itu kita tidak boleh tolak mentah-mentah hadis dhaif. Kerana bimbang, kata guru kami Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Sayyid Al-Hasani hafizahullahu ta'ala, bahwasanya bila kita tolak hadis dhaif mentah-mentah tanpa dilihat tentang status taraf hadis tersebut, bimbang kita termasuk dalam hadis yang mutawatir yang Nabi sebut man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan akan hadis-hadis aku, mendustakan aku, yang mendustakan hadis-hadis aku,
Mana mendustakan hadis aku ataupun mendustakan hadis Nabi ni, kata para ulama, bukan semata-mata mereka memalsukan hadis Nabi, tetapi menolak akan hadis dhaif yang barangkali kemungkinan hadis itu memang ada warid datang daripada Nabi tapi kita tolak, maka bimbang termasuk dalam bab mendustakan hadis Nabi. Jadi hati-hati. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang mendustakan hadis-hadis aku, kata Nabi, maka dia telah menempah tempatnya dalam api neraka Allah wal a'yadzu billah. Kita minta berlindung jangan kita termasuk dalam golongan yang ditempah tempat kita dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak duduk berdampingan dengan baginda Nabi dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hati-hati bila kita berhadapan dengan hadis dhaif. Jangan terus kita tolak mentah-mentah, terus ditolak mentah-mentah. Sebab itu Imam Ahmad Hanbal juga dalam pendapatnya memegang pendapat dalam fiqhnya memegang pada hadis-hadis yang dhaif juga. Baik. Dan juga demikian para fuqaha yang lain. Baik. Jadi sebab berlakunya dhaif itu disebabkan tidak bersambung pada sanadnya, maka ia ada jenis-jenis hadis yang tertentu. Itu ada hadis muallaq. Nanti kita akan sentuh perbahasannya nanti. Ini saya sebut dulu untuk kita nampak ada hadis muallaq sebabkan dia dhaif kerana tidak bersambung sanad. Maka ada hadis muallaq, berlaku keguguran pada sanad daripada awal sanad min jihatil musannif. Nanti kita akan sentuh detail nanti dalam perbahasan hadis muallaq nanti. Maka dia berlakunya keguguran pada sanad, tidak bersambung sanadnya, maka dipanggil hadis muallaq. Ada hadis munqati', terputus sanadnya, ada gugur perawi dalam sanad hadis tersebut. Hadis mu'dal juga berlaku keguguran pada sanad, dua orang perawi ataupun lebih. Ada hadis mudallas, hadis yang berlakunya kesamaran pada sanad hadis tersebut. Maka ada perawi yang dia tidak menyebut nama gurunya dengan jelas, sebab mungkin gurunya itu ada rawi yang lemah, mungkin ada rawi yang lemah, maka dia menggunakan laqab-laqab tertentu yang menyamarkan siapakah perawi dalam sanad tersebut, maka itu panggil tadlis. Nanti kita sentuh lebih detail. Ada hadis mursal, hadis yang mana tabi'in menyandarkan terus kepada Rasulullah, maka dipanggil sebagai hadis yang mursal. Sepatutnya kena lalui sahabat. Dalam sanad itu mesti kena tabi'in, sahabat, Rasulullah. Tapi berlakunya irsal, berlakunya hadis mursal, maka tabi'in menyandarkan sanad itu daripada tabi'in kepada Rasulullah, maka berlakunya keguguran pada rawi sahabat Nabi, maka dipanggil sebagai hadis mursal. Dan ada hadis mu'an'an, ada hadis mu'annan. Hadis mu'an'an, hadis yang pada sanadnya ada sebut an fulan, an fulan, an fulan. Dan demikian hadis mu'annan ataupun mu'an'an, hadis yang pada sanadnya ada sirah tahammul anna fulan qal, anna fulan, maka itu disebut sebagai hadis mu'annan. Yang mana bila mana hadis mu'an'an dan mu'annan ini yang tidak lam tatahaqqaq syurut al-ittisal fihima, yang mana yang tidak tahqiq syarat ittisal, yang tidak pasti bersambungnya sanadnya itu, maka dia menjadi hadis yang lemah. Dan sekiranya sebab lemah itu disebabkan tidak subut adalah adam subuti adalatir rawi, maka di sana ada jenis hadis yang mubham, ada hadis riwayatul majhul, rawi yang tak dikenali keadilan perawi ini, adakah rawi ini adil, thiqah ataupun tidak. Maka itu ada jenis-jenis hadis disebabkan kelemahan pada tidak sabit adalatul rawi. Dan juga ada sebab dhaif disebabkan tidak adamu thubutid dhabti, tidak sabit pun tidak tetap akan kedhabitan, kekuatan hafazan akan perawi itu, maka adanya hadis muttarib. Hadis muttarib, hadis yang mana tak boleh berlakunya ikhtilaf, perbezaan pengriwayatan yang tak boleh nak dijamakkan dengan pengriwayatan yang lain, macam berbeza, panggil hadis muttarib. Ataupun kata para ulama, sebab dhaif itu berlaku disebabkan mukhalafatus thiqat,
seorang perawi itu dalam meriwayatkan hadis itu menyalahi pengriwayatan yang lebih thiqah daripada dia, ataupun ramai thiqat yang lain, ataupun orang yang lebih thiqah daripada dia, maka dia dipanggil hadis yang syadz. Nanti kita ada jenis hadis yang syadz. Ada juga jenis hadis yang mana dhaif disebabkan adanya illah, adanya sebab yang boleh mencacatkan, illatul qadihah, illah qadiyah, sebab yang tersembunyi yang boleh menjejaskan kesahihan hadis itu, maka ia dipanggil sebagai hadis mu'allal ataupun hadis mu'al. Boleh baca mu'al ataupun mu'allal. Baik, itu pembahagian berdasarkan hadis itu maqbul atau mardud. Itu anwa' ulumil hadis min jihatil qabul war rad. Ada pembahagian jenis-jenis hadis anwa' ulumil hadis min jihati man udhifa ilaih. Jenis-jenis hadis bila mana dinisbahkan disandarkan kepada siapa yang mengucapkannya. Maka di sana ada jenis hadis kalau ia disandarkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil hadis yang marfu'. Maka hadis marfu' adalah hadis yang bersambung sanadnya sehingga sampai kepada baginda Nabi yang mengucapkan hadis tersebut. Au ila sahabi, kalau hadis itu yang disandarkan pengucapannya adalah sahabat Nabi dipanggil sebagai hadis yang mauquf. Dan kalau ia disandarkan kepada para tabi'in maka disebut sebagai hadis yang maqtu'. Hadis yang maqtu' itu jenis-jenis hadis berdasarkan sudut siapa yang disandarkan hadisnya. Dan ada pembahagian yang ketiga, itu anwa' ulumil hadis min jihati tafarrudir rawi atau ta'addudihi. Dari sudut adakah rawi itu bersendirian dalam meriwayatkan hadis tersebut ataupun adanya bilangan-bilangan yang banyak perawi yang meriwayatkan hadis tersebut. Maka di sana ada jenis-jenis hadis yang lain, itu hadis gharib, hadis yang diriwayatkan oleh perawi, hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi dalam satu tabaqah, ataupun hadis yang masyhur kalau perawi itu lebih daripada dua orang pada setiap satu tabaqah, ataupun mustafidan, ataupun hadis yang disebut sebagai hadis mutawatir, hadis yang mana jumlah perawinya itu ramai yang mustahil berkumpul berhimpun melakukan penstaan kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil hadis mutawatir yang sangat kuat darjatnya, yang mendatangkan ilmu yang yakin akan hadis tersebut. Baik, ini kita akan sentuh detail nanti pada perbahasannya. Dan ada jenis pembahagian anwa' ulumul hadis dari sudut sifat asanid, tentang sifat-sifat pada sanad itu. Maka ada jenis hadis yang disebut sebagai hadis ali, hadis yang tinggi sanadnya. Tinggi sanadnya yakni berlaku perawi dalam sanad itu berlaku sedikit sahaja. Qalla adad, bilangannya sedikit saja dalam sanad tersebut. Contoh macam thulathiyat Imam Bukhari, daripada Imam Bukhari nak sampai kepada Rasulullah SAW, maka bilangan perawi dalam sanad itu sedikit, dipanggil sanad yang ali. Ini panggil thulathiyat. Ada thulathiyat Imam Bukhari, ada lebih kurang 20 lebih, 22 hadis yang sanadnya tinggi. Dan ada sanad yang nazil, sanad yang rendah. Ini bilangan perawinya ramai, 7, 8, 9, 6, 7, itu mana ramai lah, banyak. Dipanggil hadis yang sanad yang nazil. Dan ada hadis yang musalsal, hadis musalsal, hadis yang mana berlaku sifat dan hal yang berturutan pada sanad pengriwayatan tersebut. Ada musalsal, hadis musalsal dalam hari Ashura, musalsal bil musafahah, ada hadis musalsal bil awwaliyah, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum atau yarhamkum man fis sama. Maka disebut sebagai musalsal bil awwaliyah, iaitu seorang anak murid itu mendengar hadis, itulah hadis yang pertama yang didengar daripada gurunya, dan demikian gurunya mendengar daripada gurunya, itulah hadis yang pertama. Itu panggil musalsal bil awwaliyah. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, itu orang yang berkasih sayang, yang ada sifat rahmah, maka akan dicintai, disukai oleh, dikasihi oleh yang maha rahman, yang maha pemurah, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Nabi suruh irhamu man fil ard,
yarhamkum, atau au dalam riwayat lain au yarhamukum, maka nescaya kamu akan dikasihi, dirahmati oleh seluruh penduduk-penduduk langit. Kasihlah mereka yang berada di bumi, nescaya kamu akan dikasihi oleh seluruh penduduk langit. Baik. Dan banyak lagi jenis-jenis hadis kalau nak disebutkan lah. Itu sebagai contoh pembahagian anwa' ulumul hadis berdasarkan i'tibar yang mukhtalifah, berdasarkan perspektif ataupun sudut yang pelbagai. Jadi disebutkan di dalam sini, sambung, qala asy-syarihu rahimahullahu ta'ala, wa huwa ilmun biqawa'id yu'rafu biha ahwalus sanadi wal matni min sihhatin wa hasanin wa dha'fin. Dan dia ataupun ia, wa huwa yakni ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah, pembahagian ilmu hadis dirayah berkaitan dengan jenis-jenis hadis tadi, maka dia adalah ilmun biqawa'id, suatu ilmu yang mempunyai kaedah-kaedah, yu'rafu biha, yang dengannya dapat mengetahui akan perihal sanad, ahwalus sanad, mengetahui tentang perihal-perihal sanad, dan juga dengan kaedah-kaedah tadi dapat mengetahui tentang perihal-perihal matan, min sihhatin wa hasanin wa dha'fin, dari sudut adakah hadis itu sahih, adakah hadis itu hasan, ataupun adakah hadis itu menjadi dhaif ataupun tidak. Maka ini disebut sebagai ta'rif ilmu hadis dirayah. Dan ta'rif ini juga yang disebut oleh Syekh Hasan Mashhad rahimahullahu ta'ala ini lebih kurang ataupun menyamai dengan ta'rif yang disebut oleh Syekh Izzuddin Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 767 Hijrah. Dan selain daripada beliau menyebut lebih kurang takrif yang hampir sama. Antara ulama yang juga mengikut akan takrif hadis dirayah ini ialah Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala yang wafat tahun 852 Hijrah, yang beliau mentakrifkan ma'rifatul qawa'idil mu'arrifati bihalir rawi wal marwi. Kalau Syekh Izzuddin Ibnu Jama'ah menyebut ilmun biqawanin, ilmu yang mempunyai qawanin, qanun-qanun, yang ada kaedah-kaedah, lebih kurang sama lah. Qawanin dan juga qawaid itu lebih kurang sama, ada kaedah-kaedah yang dengannya dapat mengetahui tentang perihal rawi ataupun marwi. Rawi itu sanad, marwi itu ialah matan. Baik. Jadi itu takrif ilmu hadis dirayah. Kalau kita bincang lagi dengan lebih detail tentang pembahagian ilmu hadis riwayah dan dirayah ini, sebenarnya para ulama ada perbezaan pendapat tentang pembahagian ilmu hadis riwayah dan dirayah ini, dan dapat dibahagikan kepada tiga mazhab para ulama dalam ulama ilmu hadis, membahagikan pentakrifan ilmu hadis riwayah dan dirayah ini. Yang masyhur yang kita biasa ialah pentakrifan yang dibuat oleh Syekh Ibnu Al-Akfani yang wafat tahun 749 Hijrah, yang dinakalkan dalam kitab juga oleh Imam Sayuti dalam kitab Tadribur Rawi, menakalkan pendapat Ibnu Al-Akfani tentang takrif hadis, ilmu hadis riwayah ini. Dan ada satu tesis doktorah yang ditulis oleh Dr. Syekh Dr. Ali Naif Baqai hafizallahu taala. Cukup cantik beliau menyebutkan tentang pembahagian atau pendapat para ulama tentang pembahagian ilmu hadis riwayah dan dirayah ini. Dia adalah tesis doktorah beliau. Ini ada kitab Al-Ijtihad fi ilmi al-hadith wa atharuhu fi fiqh al-islami. Beliau mengupas dengan panjang lebar tentang perbezaan pendapat para ulama dalam membahagikan ilmu hadis riwayah dan dirayah ini. Ada tiga mazhab bagi ulama hadis. Pendapat yang pertama, yang mazhab yang biasa kita dengar, yang kita belajar dalam ilmu mustalah,
Maka ilmu hadis riwayah itu ialah ilmu yang berkaitan dengan menakalkan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi dari segi percakapan, perbuatan, takrir, sifat khilqiyah ataupun sifat khuluqiyah, dan demikian apa-apa yang disandarkan kepada para sahabat dan juga tabi'in dari segi percakapan, perbuatan dan juga pengriwayatan yang dinakalkan, dan juga mendhabitkan pengriwayatan tersebut, dan juga tahrir, dan juga dalam nak menulis lafaz hadis tersebut. Maka itu adalah ta'rif ilmu hadis riwayah yang masyhur, yang biasa kita dengar. Dan beliau menyatakan ta'rif hadis dirayah pula ialah ilmu yang dapat mengetahui dengannya haqiqatul riwayat, hakikat pengriwayatan, syarat-syarat pengriwayatan, jenis-jenis pengriwayatan, hukum hakam yang berkaitan dengan pengriwayatan, perihal-perihal rawi dan syarat-syarat para perawi, dan juga asnaf marwiyat, ini asnaf pembukuan, penulisan dalam pengriwayatan hadis, dan juga istikhraj ma'aniha, dan mengeluarkan makna-makna hadis-hadis tersebut. Maka itu adalah ilmu hadis dirayah mengikut mazhab yang pertama. Jadi itu pendapat yang pertama. Mazhab yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ali Naif Baqai hafizahullah taala, itu pendapat mazhab Tash Kubrizadah, yang mana dan juga para ulama yang mengikutnya, itu beliau mentakrifkan ilmu hadis riwayah itu ialah ilmu hadis dirayah mengikut pendapat mazhab yang pertama. Maksudnya ilmu hadis riwayah bagi mazhab yang kedua ini ialah ilmu hadis dirayah bagi mazhab yang pertama, yakni ilmu yang membahaskan tentang, disebutkan ilmun yubhathu fihi an kaifiyati ittisal ahadith bir rasul sallallahu alaihi wasallam, iaitu ilmu yang membahaskan tentang cara bagaimana nak bersambungnya hadis itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haitsu ahwal ruwatihi dhabtan wa adalatan, dari sudut perihal-perihal pengriwayatan, dari sudut perihal-perihal perawinya sama ada dhabit ataupun adil, dan dari sudut kaifiyah sanad, adakah bagaimana sanad itu, adakah bersambung ataupun berlakunya terputus. Maka itu ta'rif hadis, ilmu hadis riwayah menurut mazhab yang kedua, mazhab bagi mazhab Tash Kubrizadah. Dan ilmu hadis dirayah beliau menyebut sebagai maksudnya ialah ilmu yang berkaitan dengan ilmun yubhathu fihi 'anil ma'na al-mafhum min alfazil hadis, iaitu ilmu yang membahaskan tentang makna kefahaman daripada lafaz hadis. Maka itu dipanggil hadis dirayah. Dan para ulama yang juga berpendapat dengan pendapat ini ialah Syekh, iaitu guru pada guru kami, iaitu Syekh Abdullah As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu taala, yang beliau sebut dalam kitab Tawjihul Inayah di Ta'rif Ilmu Hadis Riwayah wa Dirayah. Maka beliau berpegang dengan pendapat mazhab yang kedua ini, iaitu ilmu hadis riwayah ialah ilmu hadis dirayah mengikut mazhab yang pertama, dan ilmu hadis dirayah mengikut pendapat mazhab yang kedua ini ialah mafhum, kefahaman lafaz-lafaz hadis, itu ialah ilmu hadis dirayah. Baik, pendapat yang ketiga itu pendapat Ibnu Jama'ah, pendapat yang kita sebutkan dalam, yang disebutkan oleh syarih Syekh Hasan Muhammad Al-Mashhad ini, iaitu ilmu hadis dirayah mengikut pendapat mazhab yang ketiga ialah ilmu tentang ilmu biqawaidin, ilmu yang ada kaedah-kaedah ataupun ada qawanin, yang ada kanun, yang dapat mengetahui dengannya ahwalus sanadi wal matni, yang dapat mengetahui dengannya perihal sanad dan juga perihal matan. Dan kata beliau tak ada masalah tentang perbezaan pendapat mazhab para ulama hadis dalam berpegang ta'rif pembahagian ilmu hadis riwayah dan juga dirayah. Dan bahkan beliau juga menyebut bahawasanya sebenarnya ilmu hadis bukan boleh sahaja dibahagikan kepada dua, bahkan boleh juga dibahagikan kepada tiga kategori. Ada ilmu hadis riwayah, ilmu hadis dirayah, dan yang ketiga ada ilmu hadis dirayatur riwayah.
ilmu hadis dirayatul riwayah. Ini bahagian yang ketiga yang beliau nyatakan. Sebab kalau kitab hadis riwayah itu contoh macam kitab Sahih Imam Bukhari, kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sahih Muslim, itu kitab hadis riwayah. Adapun kitab hadis dirayah macam kitab Ibnu Salah tentang ilmu mustalah hadis, maka itu kitab dirayah. Dan di sana ada kitab dirayatul riwayah. Ada ilmu tentang dirayatul riwayah, ilmu yang menghimpunkan macam mana nak mengetahui tentang hakikat pengriwayatan ini, yang dipanggil dirayatul riwayah. Ini di bahagian yang ketiga, itu dalam kitab-kitab syuruh hadis seperti kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu antara contoh kitab dirayatul riwayah. Kita yang membahaskan tentang mengetahui kaedah-kaedah dan juga praktikal tentang ilmu dirayah itu, maka dinyatakan dalam kitab Fathul Bari, maka dipanggil dirayatul riwayah. Sebab dalam kitab mustalah mungkin disebutkan contoh-contoh hadis-hadis yang mungkin sahih, hadis yang dhaif, hadis mu'allaq, tapi sedikit saja. Tapi dalam kitab dirayatul riwayah ini, maka ia menceritakan dengan lebih praktikal takrifnya dan juga contoh-contoh yang lebih banyak. Itu yang disebutkan oleh Syekh Dr. Ali Naif Al-Baqai rahimahullah ta'ala. Beliau antara anak murid kepada Syekh Dr. Nuruddin Idr rahimahullah ta'ala, dan beliau antara ulama hadis yang juga masyhur di Syam, di Syam. Baik. Dalam pengajian kami di Magister di Al-Azhar, ramai para asatizah kami minta untuk merujuk juga kitab-kitab penulisan ilmu hadis dengan kitab yang ditulis oleh Dr. Ali Naif Baqai rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala. Baik. Itu tentang tersebut tentang takrif ilmu hadis dirayah. Baik. Dan disebutkan dengan kita mengetahui perihal sanad dan juga perihal matan, maka kita akan mengetahui tentang hadis itu hadis yang sahih, adakah hadis itu sahih ataupun hadis itu hasan ataupun hadis itu dhaif. Dan disebutkan di sini oleh syarih, wa mawdu'uhu ar-rawi wal marwi min haythu al-qabuli atau min haythu al-qabulu, dia baca min haythu al-qabulu wal raddu atau min haythu al-qabuli wal raddi. Dan maudhu' perbahasan tentang ilmu hadis dirayah ini, ilmu dirayatul hadis ini, ilmu hadis dirayah ialah perbahasannya ialah ar-rawi merujuk juga kepada sanad. Maka rawi itu juga adalah sanad itu juga adalah ar-rawi. Jamaknya ruwah lah. Ar-rawi jamaknya adalah ruwah. Maka ar-rawi dari sudut dia naqil. Rawi ay naqil. Dia sebagai yang menakalkan hadis itu daripada satu tabaqah ke satu tabaqah. Wal marwi itu matan. Marwi itu adalah maknanya adalah matan, iaitu nas hadis tersebut. Sama min haitsul qabul, sama ada hadis itu diterima, makbul ataupun ditolak. Maka itu maudhu' perbahasan ilmu hadis dirayah untuk mengetahui tentang sanad dan juga matan, ataupun sanad ataupun isnad, makna yang sama kata para ulama hadis. Isnad wal sanad makna wahid, makna yang sama. Baik. Betul. Isnad ini merupakan khasisah, merupakan satu keistimewaan bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Fattah Abu Ghudah rahimahullahu taala ada mengarang satu kitab Al-Isnadu Minad Din. Sanad itu sebahagian daripada agama. Satu kupasan yang sangat cantik tentang sanad dalam pengriwayatan hadis yang merupakan sebahagian daripada agama, yang beliau nakalkan daripada kalam para tabi'in, itu kalam Abdullah ibn Mubarak. Laula al-isnadu min ad-din laula ma syaa. Kalau sanad itu merupakan sebahagian daripada agama, kalaulah bukan disebabkan sanad itu, nescaya orang akan bercakap apa sahaja tentang agama. Sebab itulah kita nak memperkatakan tentang agama ini, nak bercakap tentang urusan agama, maka kita mestilah ada guru kita, mesti berguru.
Maka sanad itu juga adalah guru kita. Sanad, mana guru kita, kita ada guru, maka itu adalah sanad dalam kita mengambil agama kita. Kata guru kami Syekh Dr. Usamah As-Said Mahmud Al-Azhari hafizahullah taala, maka sanad itu dapat dibahagikan kepada 3 kategori, 3 bahagian. Disebut sebagai sanad riwayah, sanad dalam pengriwayatan. Sebenarnya dalam ilmu hadis ada sanad pengriwayatan hadis yang merupakan khasisah keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sana ada sanad yang kedua, sanad dirayah, sanad kefahaman ilmu agama tersebut. Sebab tu kita kena berguru, perlu ada sanad dirayah. Mengaji bukan sekadar hanya membaca kitab dengan kefahaman kita semata-mata, tapi membaca kitab dengan kefahaman para masyayikh, para guru kita, yang guru kita juga mengambil daripada guru-guru beliau, daripada guru-guru seterusnya sehingga sampai kepada generasi salafus salih, maka sehingga sampai kepada para tabi'in, para sahabat, dan juga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia akan memastikan kefahaman yang sahih dalam ilmu agama yang kita pelajari. Sebenarnya dalam Quran kita ada sanad dalam membaca Quran. Demikian dalam sanad dalam ilmu agama, sanad dalam ilmu fiqh, sanad dalam ilmu aqidah, ilmu tauhid, sanad dalam ilmu akhlak, ilmu tasawuf, maka di sana ada sanad dirayah. Baik, dan yang ketiga kata guru kami Syekh Dr. Usamah As-Said Al-Azhari hafizahullah taala, ada sanad yang disebut sebagai sanad tazkiyah, sanad dalam penyucian, sanad dalam penyucian jiwa, dalam penyucian hati kita. Maka ini adanya sanad tazkiyah, dengan kita melihat melihat adab-adab para ulama kita, kita ada sanad dalam tazkiyah, sanad dalam menyucikan hati kita dengan sifat-sifat mazmumah dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang mahmudah. Maka itu sanad tazkiyah. Bahkan para ulama barangkali duduk lama dengan para guru mereka, maka mereka melihat akhlak yang ada dalam pada guru mereka itu, dari segi tawaduknya, dari sifat rendah diri, perwatakannya, pergerakannya, maka itu juga adalah sanad tazkiyah, kata Syekh Usamah Said Al-Azhari hafizahullah taala. Baik. Dan apakah faedah-faedah dalam mempelajari akan ilmu hadis dirayah ini? Disebutkan oleh Syekh Hasan Mashar rahimahullahu taala, wa faidatuhu ma'rifatu ma yuqbalu wa ma yuraddu. Faedah-faedah daripada mempelajari ilmu hadis dirayah ini ialah mengetahui akan hadis-hadis yakni hadis yang diterima di sisi para ulama hadis, wa ma yuraddu, dan juga hadis yang ditolak oleh para ulama hadis. Terjatuh. Baik. Itu faedah bila mempelajari akan ilmu hadis dirayah. Dan berkata lagi syarih rahimahullahu taala, wa arada bil aqsami ma yashmalu al anwa'a li anna aqsam al hadithi mahsuratun fi thalatha. Dan yang dimaksudkan dengan bahagian-bahagian tadi disebut tentang min aqsamil hadis, dan dikendaki yang dimaksudkan dengan bahagian-bahagian hadis tadi ialah apa yang merangkumi anwa', yang merangkumi jenis-jenis hadis yang saya sebutkan pada awal tadi. Ada anwa' ulumul hadis berdasarkan iktibar yang pelbagai tadi. Ada berdasarkan maqbul wa raddu dari sudut idafah ma yudafu ilaih, sesuatu yang disandarkan kepadanya, man udhifa ilaih, itu hadis yang disandarkan kepada siapa. Dan ada pembahagian berdasarkan adakah rawi itu seorang bersendirian seorang ataupun berbilangan-bilang perawi yang meriwayatkannya, dan juga ada jenis hadis berdasarkan sifat-sifat pada sanadnya. Baik, jadi yang dimaksudkan dengan aqsam juga adalah termasuk anwa' ilmu hadis yang banyak tadi yang saya sebutkan, kata Ibnu Mulaqin sampai 200 jenis-jenis hadis. Baik. Kenapa? Sebab li'anna aqsam al-hadis, sebab bahagian-bahagian hadis itu mahsuratun fi thalatha. Sebab bahagian-bahagian hadis itu hanya tertentu pada 3 sahaja. Ada 3 bahagian hadis.
sama ada hadis itu disebutkan wa wajhul hasri anna al-haditha imma an yashtamila min awsafil qabuli ala a'laha fas-sahihu, dan bentuk keterbatasan bahagian hadis itu hanya 3 sahaja, ialah hadis itu sekiranya ia merangkumi akan sifat-sifat qabul, sifat-sifat yang diterima yang paling tinggi darjatnya, maka disebut sebagai hadis sahih. Itu pembahagian yang pertama, bahagian yang pertama. Au ala adnaha fal hasan, ataupun hadis itu dibahagikan mengikut hadis yang mana merangkumi sifat-sifat qabul yang lebih rendah daripada sahih, maka dia dipanggil sebagai hadis hasan. Sebab nanti kita akan bincang tentang syarat-syarat hadis sahih, ada 5 syarat, maka syaratnya lebih tinggi daripada syarat hasan. Dhabitnya tam, dhabitnya sempurna, dan juga dhabitnya sempurna, ittisal sanad, dhabit yang tam adalah rawi yang adil, adalah dhabit yang tam. Kemudian ada musyuzuz, tidak berlakunya syaz, menyalahi akan perawi-perawi yang siqah, dan ada illah, dan tidak ada illah pada hadis tersebut. Maka ini syarat hadis yang sahih. Tetapi kalau adnaha, syarat qabul itu agak rendah sedikit, maka iaitu dhabitnya tidak tam, khifatud dhabti, maka dipanggil hadis hasan, fal hasanu. Nanti lebih detail kita akan tengok pada perbahasan nau' hasan nanti. Maka itu jenis bahagian yang kedua. Dan yang bahagian yang ketiga, aw lam yashtamilu alaihima fadha'if, ataupun bahagian yang mana tidak merangkumi akan sifat-sifat qabul, ini sifatnya ini mardud, sifat yang tak diterima itu sifat yang mardud, maka ia menjadi hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Maka itu bahagian. Tetapi yang dimasukkan juga dalam bahagian tadi ialah nau' ataupun anwa', juga ada hadis dalam aqsam tadi. Baik. Lalu kata Syekh Hasan Mashhad rahimahullah ta'ala, wa kullu wahidin min hadhihi al-aqsami ata ay ya'ti fi an-nazmi wa hadda bid-dalil mushaddada al-maftuha ay ma'a haddihi wa ta'rifihi. Jadi kata Syekh Hasan Mashhad rahimahullah ta'ala, dan wa kullu wahidin yang disebutkan dalam nazam tadi, wa kullu wahidin, maka setiap satu daripada bahagian-bahagian yang disebutkan termasuk anwa'-anwa' hadis tadi, ata ay ya'ti, maka akan didatangkan dalam nazam ini, fi nazmi wa hadda, wa itu wa ma'iyah, hadda dengan dal musyaddadah maftuha, wa hadda ay ma'a haddihi wa ta'rifi, maka akan didatangkan setiap satu daripada aqsam dan juga anwa' tadi akan had dia, iaitu ta'rif bagi setiap aqsam dan juga anwa' pada hadis tersebut. Dan dimasukkan dengan had ini, sebab itu dalam ta'rif ni dia ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil rasm. Ta'rif bil had, maka ta'rif yang dapat memperkenalkan tentang hakikat sesuatu itu, disebut sebagai qaulun yakshifu haqiqatal mahdud, suatu qaul, suatu ucapan yang dapat mendedahkan hakikat al-mahdud, hakikat sesuatu yang hendak ditakrifkan, itu dipanggil ta'rif had. Contoh sebut al-insan, insan itu ialah haiwanun natiq, haiwan yang boleh bertutur, yang boleh bercakap, haiwan natiq yang boleh berfikir. Maka itu ta'rif yang jami', yang mani', yang bersifat jami', menyeliputi maknanya, dan mani' menghalang makna lain masuk sekali dalam ta'rifnya. Itu dipanggil perbahasan ilmu mantiq tentang ta'rif. Baik. Dan di sana ada ta'rif bil rasm. Ta'rif bil rasmi ini contoh dengan ta'rif memberikan pentakrifan dengan contoh, dengan misal yang mirip, maka ia juga satu bentuk pentakrifan. Sebab itulah Nazim Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, dalam dia menyebut tentang jenis hadis mu'an'an,
beliau sebut mu'an'anun ka'an sa'id di'an karam, maka disebutkan hadis mu'an'an itu seperti an sa'id an karam. Maka beliau tak mentakrifkan makna hadis mu'an'an, tapi dia mendatangkan contoh hadis mu'an'an itu. Maka itu juga adalah satu bentuk pentakrifan dengan cara rasmi, dengan cara rasam. Baik, jadi selesai perbahasan pada nazam ataupun bait yang kedua, iaitu nazamnya wadhi minaqsamil hadithi iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Jadi insya-Allah akan datang kita akan masuk kepada perbahasan jenis hadis yang pertama, awwaluhas sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadh atau yu'al. Baik, ini kita sentuh pada perbahasan akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita naktafi bihadzal qadr, kita berhenti setakat ini dahulu. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan hadis sahih pada kelas yang akan datang biiznillah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akhiri dengan sama-sama berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adad ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكر الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. الله أعلم وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tanggung atas sebaik kafarah dan soal langsung.